Tak, belum tentu. Barangkali yang nampak mulia di sini sebab Allah sembunyikan aib, sebab amalan tak seberapa. Sebab Islam, kenapa Aisyah boleh kata akhlak Nabi seperti Quran? Sebab Nabi dia amalkan Islam, dia amalkan Quran full time. Jadi kita tak boleh amalkan Islam sometime part time, tapi kena full time. Sebab anytime kita mati. Jadi full time. Kita tak boleh nak bagi syarat, aku akan berubah insya-Allah, aku akan buat sekian, bila aku dapat ini, bila aku pergi umrah lepas balik haji, aku berubah. Persoalannya, adakah Allah pernah menjanjikan kepada kita black and white, yang kamu akan hidup sehingga kamu buat benda itu baru kamu boleh berubah? Kalau pergi ke tanah kubur, berapa ramai yang dah dibawa 6 kaki tu, mereka juga ada impian yang sama macam kita. Aku akan berubah setelah sekian. Tetapi malaikat maut datang dahulu. Sedangkan bila kita nak beli phone yang terbaru, pernah tak kita bagi syarat? InsyaAllah aku hanya akan beli iPhone yang terbaru apabila aku mampu solat tahajud 30 hari berturut-turut. Ada tak? Jarang kot. Betul? Bila ada je terbaru, kita beli terus. Sebab apa? Good deal. Sedangkan deal dengan Allah, good ke tak good? Amalkan Islam. Saya tak suka nak sindir-sindir, tetapi kadang-kadang diperlukan secara positif untuk kita sedar, termasuk diri saya. Dan satu lagi amalan kita, hari ini orang Islam kita bersatu ke berpecah, tuan-tuan dan puan-puan? Berpecah. Saya baca dalam satu ayat, surah Al-Imran surah ketiga ayat 110. Allah sebut, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita umat yang terbaik. Tapi hari ini saya tak nampak umat yang terbaik di mana. Saya pun keliru dulu bila masuk Islam. Allah kata kita umat Islam terbaik. Tetapi rupa-rupanya ada satu hadis. Nabi sebut, ini pasal solat kita, solat jemaah kita. Soft kita sangat jauh. Nabi sebut, bila kamu solat, rapatkan soft. Rapatkan soft macam mana? Bukan rapat macam kita. Itu definisi rapat orang Malaysia. Definisi rapat Nabi lain. Rapatkan soft kamu, bahu menyentuh bahu, kaki menyentuh kaki, jangan biarkan ruang di antara kamu. Itu definisi rapat soft Nabi. Tapi hari ini kalau orang cuba rapat soft, kita kata apa? Tepi lah sikit, nak selesa. Asal pegang kaki aku, gay. Kita fikir macam-macam. Kita nak VIP lot. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Lepas kita 6 kaki ke bawah, itu VIP, tak ada orang nak rapat. Di dunia ini kita kena rapat. Rapatkan soft. Dan kita akan lihat sama ada kita mampu lakukan selepas ini. Kerana sifat orang yang bertakwa kepada Allah sebut, wasami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tetapi orang Yahudi, wasami'na wa ansaina. Kami dengar, kami tak mau taat. Kita akan lihat sama ada tak sifat-sifat Yahudi dalam diri kita. Sebab sifat Yahudi memang macam tu. Dia dengar, dia tak mau taat. Lantaklah itu zaman Nabi, zaman kami lain. Tak ada. Nabi adalah petunjuk untuk sepanjang zaman. Dan hak Quran yang terakhir, masa amat mencemburu kita, lebih kurang dalam 3 minit lagi. Hak Quran yang terakhir adalah untuk disebarkan. Dalam Quran 332 kali Allah Subhanahu wa taala ulang perkataan kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul ya ahlul kitab, kul. Bila Allah sebut dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 64, kul ya ahlul kitab, katakan kepada ahlul kitab. Ini cadangan dari Allah ataupun perintah dari Allah? Contohlah kan, kalau bos kita cakap dengan kita, Ahmad, lepas ni panggil, bagi tahu kepada dia, bagi tahu kepada Ali, suruh dia masuk. Ada tak kita tanya kepada bos, ini cadangan ke perintah bos? Tak. Kita faham ayat itu ialah perintah. Bila Allah perintahkan kepada kita, qul ya ahlul kitab, katakan kepada ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Datang kepada persamaan antara kami dengan kamu. Persamaan yang pertama, alla na'budu illallah, kita hanya sembah Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, kita tidak menyekutukan Allah. Wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak mengambil sebahagian antara kita sebagai sekutu di sisi Allah. Dan Allah tahu bila kita nak nak ajak orang kepada kebaikan, nak ajak orang masuk Islam, akan ada orang yang terima, akan ada orang yang tak terima.
Sebab itu Allah kata, fa in tawallaw, jikalau mereka berpaling, faqulu syadu, dan katakanlah bi anna muslimun, aku adalah seorang muslim. 332 kali Allah sebut cool. Kita dah cool ke belum? Kita ada, kita cool. Relax. Tuan-tuan dan puan, masa tak banyak. Termasuk kuliah ini, termasuk hidup kita. Sebagaimana kita lahir, dimulakan dengan azan dan iqamat di telinga kita, dan mati kita diakhiri dengan salam, dengan solat kita. Begitu juga itu sinonim kepada tempoh kehidupan kita yang pendek. Seumpama takbir daripada kita azan sehingga ke takbir kita yang pertama untuk solat. Itulah indikasi betapa pendeknya kehidupan kita. Allah sebut cool. Tuan-tuan dan puan-puan di sini majoriti lahir sebagai Islam. Indikasi nenek moyang tuan-tuan dan puan-puan terdahulu bukan Islam, sembah batu, sembah berhala, sembah kayu. Ada orang sebarkan Islam, maka tuan-tuan dan puan-puan lahir sebagai Muslim. Saya tak. Mak bapak saya masih belum Islam, kakak saya masih belum Islam, abang saya masih belum Islam. Bersyukurlah. 31 kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Dan nikmat yang kerap kali kita tak nampak ialah hidayah kita, Islam kita. Kerana kita simpan Islam untuk diri kita. Saya baru balik dari Uganda, baru balik dari Mesir, satu trip sekali. Di Uganda, bila mereka memeluk Islam, Alhamdulillah ala kulli hal. Di Uganda, dalam 7 hari kami di sana, 57 orang memeluk Islam. Bukan hebat kami, hebat pendakwa di sana. Mereka bila memeluk Islam, mereka menangis. Mereka menerima kebenaran. Mereka mudah menerima hidayah. Why take so long for you guys to preach the truth? Kenapa kalian yang Muslim mengambil masa terlalu lama untuk menyampaikan kebenaran? Mengapa? Mereka orang nak Islam, tetapi mereka tak nak Islam yang disebarkan media. Mereka nak Islam yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sayangnya Allah perintahkan kita cool, kita tak cool. Kita sembunyikan Islam untuk kita. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya quote surah Al-Imran surah ketiga ayat 110 juga, tentang amalan solat kita, soft yang rapat. Tetapi dalam tafsir juga, tafsir Fathul Qadir oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia kata Muslim akan senantiasa menjadi umat yang terbaik selagi mana mereka menunaikan syarat yang Allah letakkan di belakang, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada yang makruf, mencegah yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Namun Muslim akan berhenti menjadi umat yang terbaik apabila mereka berhenti melakukan dakwah itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fikir 1400 tahun yang lampau, mereka mampu menakluk 2/3 dunia, tetapi tiada seorang pun yang ada PhD, master degree, diploma dan ijazah. Tak ada. Tapi hari ini kita ramai Muslim yang ada PhD, master degree, diploma dan ijazah. Jangan kata 2/3 dunia, 2/3 hawa nafsu kita pun tak mampu kita nak takluk. Tetapi insya-Allah, kalau kita tunaikan kelima-lima hak Al-Quran ini, beriman kepada Quran, baca Quran, faham Quran, amalkan Quran dan sebarkan Quran, kita sebagai Muslim secara keseluruhan, kita akan mampu mengubah diri kita dan dunia. Dan kata-kata Ar-Rumi ini menjadi penutup kepada perbincangan saya hari ini. Yesterday, I'm clever, so I thought to change the world. But today, I'm wise, so I'm going to change myself. Jangan fikir nak ubah orang lain, ubah diri dulu, dan kita akan mampu memberi inspirasi untuk mengubah orang di sekeliling kita. Dan ada sedikit hadiah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Di luar nanti ada booth yang kami bawa bahan-bahan dakwah risalah percuma untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil Quran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina secara percuma. Ambil seberapa banyak yang nak dan sebarkan kepada kawan-kawan kita yang belum Islam dan yang bukan Islam itu, agar kita, Allah jadikan kita sebagai asbab kepada kebaikan dan asbab mereka menerima hidayah. Dan barang mana-mana siapa yang ingin untuk melabur untuk kami misi global dakwah kami,
untuk berdakwah di seluruh dunia, di Afrika dan sebagainya. Boleh juga buat wakaf Quran dan sebagainya, boleh berjumpa dengan volunteers kami. Semoga Allah SWT merahmati kita, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, dan semoga Allah SWT menjadikan kita istiqamah dalam kehidupan sebagai Muslim dan menjemput kita kembali kepadanya di saat kita berada dalam keadaan iman yang paling tinggi dengan kalimah La ilaha illallah. Wa akhiru da'wana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.